Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa ta'alima nafa'a wa intifa'a wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda wa dalalata al-huda wa jillah marhad wa qurbi wa thabit wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhir ayat. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, iaitu cara haram. Surah Al-Baqarah ayat 188. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innaha nisful 'ilm wa huwa yunsa awwal syai'un yanzi'u min ummati. Maksudnya, pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah pada orang lain, sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan suatu ilmu yang akan dilupakan, dan juga suatu ilmu yang akan mula-mula dicabut daripada umatku. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dilimpahkan kurnia iman dan Islam. Kita berada dalam majlis ilmu. Sebenarnya kalau tajuk saya suka ambil tajuk dia ilmu faraid dan pengusaha pusaka. Tapi saya malah komplain. Tapi tak apa, anda tengok hari ini saya punya ilmu faraid dan pusaka, tak apa. Faraid lawan hibah ke wasiat ke, tak kisahlah. Yang penting anda kena faham kunci poin. Dia ada 3 nanti anda kena faham. Apa itu faraid, apa itu wasiat, apa itu hibah. Saya rasa nanti anda tak sempat bertanya. Tapi anda akan tanya benda yang saya akan keluarkan. Tapi tak apa, saya akan cubalah. Dapat rasa-rasanya tak sempat tengok. Kuliah subuh pun saya bawa pun memang lambat. Syuruk pun tarik lagi. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, semua orang perlu belajar faraid tak? Perlu belajar, dan semua orang akan lalui. Guru saya pesan, kalau tak nak belajar faraid, mesti ada 2 syarat. Kalau tak ada 2 syarat ni, lepas. Boleh balik rumah. Pertama, syarat pertama apa dia? Tak ada harta. Siapa dah ada surah ni rasa-rasa tak ada harta? Ustaz, saya tak ada harta, Ustaz. Tak ada harta, boleh balik rumah. Habis dah. Syarat pertama dia tak ada harta, tak boleh belajar faraid. Siapa rasa tak ada harta? Ni kopiah saya pakai ni harta, baju saya pakai ni harta, handphone saya pakai ni harta. Bila meninggal dunia, nama dia apa? Harta pusaka. Tak lepas dah. Syarat kedua, confirm tak lepasnya. Apa syarat kedua? Mati. Sebab faraid dia akan jalan lepas mati. Selagi tak mati, tak jalan faraid. Saya jumpa seorang pakcik. Jumpa saya, Ustaz, saya dah faraid dah semua harta saya. Saya kata, pakcik, bila masa pakcik mati je? Pakcik tak mati lagi, tak payah faraid. Faraid tak akan jadi sebelum mati. Jelas Okey, jelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berdiri sekejap sebab cikgu dia tak ada terlalu lama. Okey, tengok sini. Catatan yang saya tulis ni sampai dalam kata sadar. Tak tahu dah saya nampak tak. Okey, saya ada letak warna merah ini. Anda tengok warna merah ni apa maksud warna merah ni? Warna merah ni maksudnya harta terkeluar daripada harta pusaka. Hibah, wakaf, amanah. Harta ni terkeluar daripada harta pusaka. Apa hibah? Hibah ni contohnya saya ada rumah. Ni rumah saya. Jadi sebelum saya meninggal dunia, saya cakap dekat anak sulung saya, "Along, ayah hibahkan rumah ni pada Along." Anak yang sulung cakap, "Baik abah, saya terima." Lepas tu saya bagi kunci dekat dia, ataupun saya bagi geran rumah kat dia. Dah, rumah ni jadi milik dia. Bila saya meninggal dunia, rumah ni automatik terus jadi milik dia. Jadi ini bukan lagi harta pusaka saya. Sebab itu dalam rukun hibah ada 4 saja. Penerima hibah, pemberi hibah, lafaz ijab qabul. Saya cakap saya beri, dia terus cakap terima. Dan yang keempat, saya kobat. Saya bagi kat dia geran ke, kunci ke, itu dia. Anda boleh tengok dalam laman web Hibah Majlis Agama Selangor. Dia terus itu. Dia ada 3. Kalau saya cerita ini, pukul 12 malam tak habis lagi. Tapi kejap lagi kalau saya buka soalan, hibah dulu mesti tanya soalan. Tak tahu masalah, minat betul Pak hibah. Okey, jelas. Okey, tengok yang seterusnya, wakaf. Wakaf ni apa? Contoh ni, kursi ni. Kursi ni. Sebelum saya meninggal, saya wakafkan kursi ni. Bila saya meninggal dunia, waris boleh tak ambil kursi ni? Tak boleh. Sebab bila harta wakaf
dia sudah jadi milik orang tu. Dan selagi mana kerusi ni diguna, selagi tu saya dapat pahala walaupun saya meninggal dunia. Begitu juga kapek ni. Siapa yang wakaf dulu kapek ni, pahala dia berpanjangan sampai orang habis tak guna dah. Faham Itu pahala wakaf ni besar. Dia pahala dia berpanjangan. Sebab tu ada setengah orang kan, dia nak buat wakaf nak buat masjid ke, sambil memerlukan berapa lagi, berapa batu lagi. Dia wakaf batu dia dapat pahala kat dia. Faham Itu maksudnya pemegang amanah. Amanah ni masalah juga kan? Dia bukan milik dia, dia hanya pemegang amanah. Ramai orang kita kan jadi pemegang amanah. Contoh dia jadi pemegang amanah untuk anak bawah 18 tahun. Dia jadi pemegang amanah untuk anak OKU. Dia jadi pemegang amanah untuk ibu bapa dia yang sudah uzur. Dia jadi untuk pemegang amanah untuk orang-orang gila. Ayah dia gila ke, mak dia gila, dia ada pemegang amanah. Begitu juga ada setengah tu dia jadi pemegang amanah. Bila contoh sebelum ayah dia meninggal dia ada adik-adik 9 orang. Jadi anak dia, ayah dia pun bagi harta ni, rumah ni, dia bagi tanah ni pada nama anak sulung. Tapi dia bukan bagi terus. Dia kata, Alung, ayah bagi rumah ni kat kau, tapi kau pandai-pandai lah bagi adik kau 9 orang. Sedap je bagi tanggung pada anak sulung. Dan sekali anak sulung buat tak tahu, dia ambil kat dia benda dia seorang. Padahal bukan harta dia, dia hanyalah pemegang amanah. Hati-hati, ni ramai berlaku dalam masyarakat kita. Okey, habis yang ni, kita turun yang ke bawah. Okey, ada soalan? Ibah haram tanya. Dia lain lagi. Okey, tengok yang seterusnya. Tengok ke bawah. Urusan ke bumi dan urusan jenazah. Urusan pengurusan jenazah ni, dia memerlukan kos. Macam tempat saya, kos untuk pengurusan jenazah RM RM1,500. Sini berapa? Sini bawah masjid apa? Sini bawah kalian masjid apa? Masjid Taman Jasmin. Ada khairat kematian kan? Berapa bayar? Tak ambil khairat kematian. Okey. Pastikan semua orang ambil ni. Ni kerja rumah pertama. Tak apa, saya bagi contoh tempat saya. Selangor semua ada khairat kematian. Anda kena ambil khairat kematian. Selalu bawah masjid. Okey. Kerja rumah pertama. Pastikan semua orang ambil khairat kematian. Isteri-isteri tanya suami, ada ambil khairat kematian tak? Bukan khairat kematian di pejabat. Ni khairat kematian di masjid tempat kita duduk. Sebab apa? Bila kita meninggal dunia, ni badan ni yang akan uruskan A sampai Z. Tak perlu pening-pening. Macam tempat saya, bayar RM40 1 tahun, 1 keluarga. Dia macam tu kaedah dia. Dia tengok ada tempat-tempat free. Kawasan Masjid Al-Um free, tapi dah syarat kena daftar je. Masjid daftar apa bagi dapur free. Tapi ada setengah-tengah memang bayar RM50 ke RM40 ikut masing-masing. Ada setengah tu waktu mati baru kutip. Dia masing-masing. Ada setengah tu dia ada satu tabung. Memang tabung khairat kematian. Okey. Penting anda tahu ini khairat kematian ni untuk apa? Bila contoh macam saya, bila saya mati, saya calon khairat kematian. Contohnya bila saya meninggal dunia, saya calon khairat kematian ni RM40 1 tahun, RM40 1 tahun. Tapi kena ingat, kena tengok terma dia. Macam di kami, khairat kematian RM40 1 tahun, 1 keluarga, dan anak bawah 18 tahun saja. Umur 19 tahun kena ambil sendiri. Tu kena tengok terma dia. Dia bukan semua sama anak-anak tu. Tidak letih semua anak yang kahwin semua duduk jauh-jauh pun tak ada. Ini kerja rumah pertama. Ni kadang-kadang masyarakat kita, orang kita ambil. Dan sekali anak tak ambil. Jadi ini tugas anda lah, kena tanya anak-anak anda, ambil tak khairat kematian? Pastikan semua keluarga ambil khairat kematian. Sebab apa? Semua orang mati kan? Semua orang mati. Okey. Bila ambil khairat kematian ni senang. Contohnya bila saya mati, isteri saya tak perlu pening. Telefon saja masjid, dia kata suami saya ada ambil khairat kematian masjid. Masjid checklist, okey ada, tak payah bayar dan diuruskan A sampai Z. Senang ke susah? Senang kan? Sebab tu saya kata pilih ambil khairat kematian. Tapi kalau anda tak ambil khairat kematian, bila anda meninggal dunia, suami isteri anda kena ambil daripada duit pusaka anda. Dia boleh ambil, boleh ambil. Bab ni saya warna hitam ni boleh gunakan duit pusaka yang warna hitam. Jadi boleh ambil duit pusaka untuk bayar kos RM1,500. Tapi peninglah baru nak ambil, lepas tu cari. Cuma saya risau satu je.
Kalau orang ni dia tak ambil khairat kematian, jadi mati dia boleh ambil duit pusaka kan untuk jenazah. Contohnya kos untuk orang mandikan jenazah RM RM200. Kos untuk orang mandi jenazah RM200. Tiba-tiba orang mandi jenazah dia kata apa? Tak apalah, pakcik ikhlas dia buat. Sebab ni kawan pakcik juga ni, pakcik mandikan dia. Kemudian anak-anak pun bincang, takkan kot dia mandikan ayah kita sampai sejam lebih, free je. Kita ambil je lah duit pusaka RM50, kita bagi hadiah. Okey, tadi upah RM200, boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Tetapi sekarang RM50 bagi pada orang mandi jenazah, hukumnya haram. Sebab sudah tukar bentuk hadiah. Ini kita takut ni. Sebab tu saya risau ni, kalau orang tak ambil khairat kematian, dia ambil sebab untuk benda yang wajib saja. Benda yang sunat tak boleh. Macam cerita banyak lagi, kita dapat benda tu ada tengok. Cuma saya beritahu tu contoh dia. Cerita ni panjang tak habis, cerita lain kali. Ya, sila. Boleh? Tak, dia urusan kerja. Dia satu pengurusan. Sebab tu ada satu surau tu. Dia jumpa saya, Ustaz, zaman Nabi dulu tak ada pun khairat kematian. Amboi, sedapnya zaman Nabi dulu tak ada khairat kematian. Habis tu anda nak mati free. Dia termasuk package dalam khairat pengurusan jenazah. Jadi siapa nak buat kerja? Memanglah, kalau keluarga anda boleh mandikan, silakan. Apa dia macam mana? Ya, sebab itu kita satu badan. Dan kita ada satu badan, contohnya dia uruskan A sampai Z. Start mandi, kafan semua dia uruskan sampai Z. Sebab tu ada kos dia, kos itulah. Sebab itu saya kata, urusan jenazah. Tak, dia ada lagi kita belajar. Kalau tak ada duit, ada. Cuma saya nak kata sekarang ni, untuk sekarang ni mana ada free? Tak ada free. Mesti berbayar. Dia ada, nanti kita belajar ni, lambat lagi. Anda baru belajar hari ni. Tak apa, bagus tu soalan tu. Dia ada, bila tak ada duit, kita ada siapa yang tanggungjawab kena uruskan. Tapi tetap berbayar. Tetap berbayar. Jadi kalau tak ada, maknanya si mati, waris boleh ambil daripada duit pusaka si mati untuk urus jenazah. Sebab ada kos dia nak uruskan. Lepas mandi, orang ni tukar mandi, ada orang tukar tanam, ada orang selesaikan vet. Jadi benda tu berbayar. Faham tak? Jadi untuk benda-benda yang wajib saja. Untuk benda sunat tak boleh. Okey, jelas kan? Okey. Jadi inilah pentingnya bila anda carum khairat kematian. RM40, 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 baru dah tak terasa. RM40 satu tahun je. Mahal ke? Tak mahal pun. Tapi anda cakap tak mahal. Berapa ramai orang ambil? Datang dalam surau ni pun tak berapa orang ambil. Cuba survey. Tak tahu apa tu khairat kematian. Hari ni baru tahu khairat kematian. Itu masalah juga. Hari ni baru tahu khairat kematian. Jadi sama tak tahu. Macam tempat saya di Masjid Meranti, Puchong, saya dah buat survey dah. Tengok yang paling muda ambil khairat kematian, umur 30 tahun ambil. 29, 28, 27, 26 tak ambil pun. Kenapa dia tak mati ke? Sebab mereka tak tahu. Dan kadang-kadang baru ambil. Baca. Ya. Ya. Ada ikut masing-masing. Ada setengah dia guna policy insurance, ada setengah dia guna tu. Tapi dia tetap, mana dia terus package. Tapi policy insurance hati-hati sikit. Sebab apa? Kalau nama anda daftar salah, reject. Itu masalah. Sebab tu sekarang ni mana-mana masjid dia tak guna policy insurance. Sebab dia nak senangkan ada dia. Tapi dia tetap sama, proses dia tetap sama, bayaran tetap sama. Tapi dia lepas kepada insurance saja. Okey, tapi ada untungnya insurans ni kadang-kadang dia ada papasan. Dia bagi pula pada ahli waris, dapat duit. Kalau yang masjid macam saya ni, RM40 bayar tiap tahun, dia tak ada papasan. Memang bayar untuk kos jenazah saja. Dia sampai saya tak ada bagi papasan. Okey, soalan? Okey, jadi penting khairat kematian pasti. Kerja rumah pertama, semua orang pasti ambil khairat kematian. Okey, contoh macam saya. Saya dah carum 15 tahun. Siapa yang dah sampai 15 tahun dah? Maknanya semua muda pada saya. Saya 25 tahun lagi saya dah ambil dah khairat kematian. Saya khairat kematian. Anda tahu tak, saya dah bayar RM40 selama 15 tahun. Habis tu anda tak pernah tanya. Contoh macam saya RM40 saya bayar dah 15 tahun. Saya tak mati pun lagi. Duit tu gimana?
Alhamdulillah khair. Nampak tak? Duit yang kita bayar RM40 tiap tahun tu memanglah untuk kita mati. Tetapi dalam masa sama, duit itu digunakan masjid untuk bantu orang lain. Bukan duit tu masjid solat. Sebab tu orang tak nak ambil khairat kematian, dia tak tahu pun faedah. Jadi setiap kali ada kematian, dia dapat pahala. Setiap kali dapat kematian, dia dapat pahala. Mungkin dia ambil RM1, mungkin ambil RM5 daripada duit cadangan kita. Faham tak? Nampak tak? Nampak tak? Dapat faedah. Pertama, mudah waris. Yang kedua, waris tak pening. Yang ketiga, dapat pahala bersedekah. Agak-agak kalau kita cerita ni pada masyarakat, dia nak ambil tak khairat kematian? Kadang-kadang orang hidup biro khairat kematian pun tak tahu, tak faham. Di Segarang Amal tu, lepas saya datang cerita pasal khairat kematian, baru AJK dia terus buat banner. Buat banner terus. Lepas tu masuk majlis saya arahkan masuk dalam TV. Sila ambil khairat kematian. Bayar RM40 1 tahun. Kadang-kadang orang muda-muda mana tahu. Tai-tai masjid semain Jumaat, dan dapatlah kat TV tu. Nak tunggu sini kuliah lagilah. Tak ada nak tunggu. Faham Okey, jelas Ini khairat kematian. Kerja rumah pertama, terus jadi pengurusi surau, terus pastikan semua ahli karya ambil khairat kematian. Usahakan. Ini tugas dalam. Okey, tengok yang seterusnya. Lepas ni pergi turun yang seterusnya. Hutang. Hutang di sini ada dua, iaitu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia satu, dan satu lagi hutang dengan Allah. Okey. Untuk hutang dengan Allah ni hanya ada 3 saja. Puasa, zakat dan haji. 3 je. Untuk puasa untuk hutang si mati hanya ada 3 saja. Puasa, zakat dan haji. Jadi anda tengok elok, untuk ni 3 ni saja. Jadi anda kena cek lah, si mati ni ada tak hutang puasa. Kalau ada hutang puasa, kita bayarkan apa? Fidyah. Dekat Selangor ni fidyah dia RM2, RM4, RM6. RM6 ni beras paling mahal lah. Dia ikut beras kan. Jadi kalau RM6, 6 sebulan dia tak puasa. 6 darat RM30, 6 darat 30 hari, RM180 1 tahun. Tapi yang ni untuk yang tahu saja. Contoh macam nenek saya kan. Nenek saya 2 tahun sebelum meninggal dunia. Jadi kita cek 2 tahun sebelum meninggal memang dia tak boleh puasa. Bukan dia tak nak puasa, doktor tak bagi puasa. Jadi siapa-siapa yang tak boleh puasa tu, hati-hati tak lama tu nak pergi tu. Saya tanya betul. Sebab Allah dah tarik dia punya tanggungjawab. Jadi 2 tahun sebelum meninggal dunia dia tak boleh puasa. Setahun terakhir tu lagilah dia pakai wayar. Dia pakai wayar kat atas katil. Lepas tu dia hembuskan nafas akhir. Dia kurang dalam 3 bulan Ramadan. Tapi yang ni yang anda tahu saja. Ni jangan pula ada bulan puasa tahun lepas ada seorang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Ustaz, ayah saya baru meninggal dunia. Lepas tu boleh tak kirakan fidyah puasa saya? Fidyah puasa ayah saya. Boleh? Berapa tahun ayah tak puasa? Lepas tu dia kata, ayah saya tak puasa daripada umur 15 tahun sampai 80 tahun. Saya kata melampau betul. Dia kata, apa Ustaz sampai tak puasa banyak kali? Ustaz dia puasa Ustaz. Tapi dia ni puasa tapi dia ni tak pernah pergi majlis surau. Tak tahu dia sah tak puasa dia. Amboi sedap pula dia bagi hukum sah tak sah. Anda tahu puasa, anda punya puasa tak tahu sah lagi. Sedap Islam tu orang hukumkan orang puasa sah tak sah. Itu dia dengan Allah lah. Dia tahu lah. Ni yang kita tak tahu. Contoh memang dia tak larat dah tua. Dia dah nyanyuk. Kita jaga dia. Waktu tu lah kita tengok dia. Faham ke tak? Ataupun dia bagi tahu, ayah tak habis lagi ni puasa ni tengah ganti-ganti lagi. Tak apa, bagi tahu. Waktu tu yang kita tahu. Dalam Islam ni senang. Yang kita tahu saja. Yang kita tak tahu biarlah. Lantaklah masing-masing lah. Faham Tak adanya kita dah ambil tahu sampai dah umur 15 tahun, 80 tahun. Faham Jelas Okey. Tengok yang seterusnya. Zakat. Untuk zakat. Zakat ni kalau si mati meninggal dunia jarang hutang zakat. Saya tak tahulah. Kalau orang Islam yang sempurna dia jarang hutang zakat. Sebab kita kena tahu. Macam saya bayar zakat memang kena potong bulan-bulan. Sebab orang kerja kerajaan dia nak potong income tax, kena potong bulan-bulan. Dan akhir tahun saya pilih bulan 12 ialah tarikh tahun terakhir sebab nak potong income tax. Terpaksa buat bulan 12. Ikut masing-masing. Tapi kalau orang tu kerja sendiri ataupun dia sudah pencen, dia ada setengah orang dia suka pilih bulan Ramadan. Jadi bayar zakat bulan Ramadan dapat 2 pahala. Pahala bulan puasa dan pahala zakat lah. Zakat tu sendiri. Sebab zakat bayar setahun sekali je.
Bukan bayar tiap bulan. Cuma kita ni orang kerja kerajaan disebab kena potong bulan-bulan sebab nak tolak income tax. Dia pakai pendapat lain lah. Okay, jelas Jadi untuk zakat ni ada satu je. Untuk zakat ni ambil perhatian untuk satu benda, iaitu untuk ni, kita turun bawah sikit dia panggil KWSPI. Apa pula I ni Ustaz? I ni bukan itik, I ni Islami. Islami. Siapa yang ada KWSP, sila bertukar kepada Islami. Baru ni KWSP dah keluarkan kenyataan 4 bulan lepas. Dia keluarkan kenyataan di Malaysia, orang Islam yang tukar kepada Islami baru 19%. Anda bayangkan, 81% lagi masih lagi ikut konvensional. Kalau ikut konvensional maksudnya apa? Duit dividen yang datang tiap-tiap bulan apa jadi? Riba. Bila riba apa dia? Hukumnya haram. Kalau saya kata haram, esok anda kena buat. Benda haram tak boleh lengah-lengah. Yang ada bank lain, Maybank, CMMB, BSN, Hong Leong pun ada Islami tau. Tukar kepada Islami. Kalau anda tak tukar, duit dividen yang datang tiap-tiap bulan itu haram. Haram makan, haram sedekah, dan haram jadi harta pusaka. Jelas. Okey. Betul soalan? Jadi contohnya si mati ni mati. Dia KWSP boleh keluarkan umur 55 tahun. Tak ada kat Allah SWT umur 50 tahun dia meninggal dunia. Jadi umur 50 tahun dia meninggal dunia, waris boleh keluarkan duit KWSP. Okay. Bila keluarkan duit KWSP ni lain sikit. Untuk zakat KWSP, zakat perlu dibayar serta-merta. Dia tak perlu tunggu 1 tahun. Anda boleh tengok dalam web Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan tentang zakat KWSP. Mesti dibayar terus 2.5% daripada harta yang kita keluarkan. Yang lebih tu anda boleh guna. Jelas? Tak tahu kita pergi je pejabat zakat, suruh kita bayar kat sana terus. Jelas? Okay. Tengok yang seterusnya haji. Si mati meninggal dunia, dia belum pergi haji. Untuk haji ni pun sama. Dia adalah satu kewajipan. Maknanya anda wajib semua pergi haji. Wajib. Sebab itu rukun Islam. Okey. Dan kita macam mana nak pergi haji? Pertama kena daftar haji. Sebab itu pejabat tamu haji dah keluarkan. Siapa yang daftar sekarang boleh pergi bila haji? 180 tahun lagi boleh. Memang tak hidup lah. Kalau hidup pun duduk nepek. Tak boleh jalan. Tak kisah. Itu tugas kerajaan. Tugas kita apa? Daftar. Tak dapat pergi itu urusan kerajaan. Kita dah buat tanggungjawab kita. Dan daftar lebih kurang RM1,300 kan. Daftar je. Tak dapat pergi, tak dapat rayuan, itu usaha dah kita dosa. Faham Kalau kita mati pun kita tak berdosa. Sebab kita dah usaha. Ni tak ada setengah orang, alah kalau daftar pun 180 tahun lagi dapat. Alah, dia tak daftar, dia tak ada mana, tak ada niat nak pergi haji. Dia pun tak ada niat pergi haji. Faham ke tak? Tak ada niat nak kumpul duit nak pergi haji. Niat kumpul duit pun tak ada. Memang sekarang naik kos pula 19,000 naik lagi. Buat rayuan pun sama 31,000. Tak kisah. Anda kumpul je. Anda mati, anda tak berdosa sebab tak ada kemampuan. Jelas? Tapi kalau anda tak ada cita-cita pun, memang anda berdosa mati. Faham? Okey. Jadi jika si mati ni belum menunaikan haji, kita buatkan apa dia? Badal haji. Bukan bedal haji Sebab saya bedal sebab ramai sangat scammer. Ramai sangat scammer. Jadi tabung haji sekarang pada haji rasanya RM5,000. Kalau yang 1,500 tu lagi scammer. Jadi anda kena cek betul-betul syarikat yang buat badal haji ni. Pertama, mesti daftar bawah tabung haji. Yang kedua, anda minta nombor telefon orang yang buat badal haji. Bukan setakat nombor telefon lah, anda kena cakap dengan tuan dia. Encik buatkan badal haji untuk ayah saya ke? Ya. Okey. Yang ketiga, anda minta salinan tiket kapal terbang dia. Betul ke dia pergi? Cukup tu. Tak payah ikut dia sampai begitu. Mekah pula tak payah, cukup. 3 tu anda buat dah. Tu dia tipu lagi, itu dosa dengan Allah SWT. Faham Cukup tu. Okey. Jadi pada haji ni dibuat. Cuma anda kena ingat kalau si mati ni meninggal dunia, Ustaz, dia meninggal dunia, ayah saya meninggal dunia, ada duit 1,000 je Ustaz.
Adakah wajib buat pada haji? Jawapan dia tak wajib. Ustaz, duit dia ada 1,000, tapi dia ada rumah satu, dia ada kereta satu. Wajib ke gadai rumah kereta dia? Jawapan dia tak wajib gadai. Sebab rumah itu satu keperluan, kereta pun satu keperluan. Tapi kalau ada rumah satu lagi, rumah yang kedua tu kena gadai untuk bayar tabungan. Faham Jadi faham maknanya rumah itu wajib, kereta itu wajib. Sebab tu anda, kalau anda kena wajib beli rumah, beli kereta, sebab tu anda kena teruskan kehidupan. Jadi haji tu dia kena buat supaya sikit-sikit tak tahu. Okey, jelas Habis. Puasa, zakat, haji. Itu hutang si mati. Ada soalan? Hutang tu tiga saja. Ada soalan? Okey, tengok Yesusnya. Lepas hutang, ni hutang manusia. Hutang manusia ni pada menakutkan. Jadi pastikan kita ni ada satu benda yang kena buat setiap hari. Nabi suruh buat setiap hari. Apa dia? Wasiat hutang. Kena bagi tahu siapa yang kita hutang. Macam saya tulis. Lepas tu saya hantar WhatsApp pula kat isteri saya. Nasib dah dia tak tahu. Saya dah bagi tahu dah. Jadi apa siapa yang hutang? Sehingga saya yang hutang saya tak apalah. Yang saya hutang orang lain kena bagi tahu. Kena bagi tahu supaya dia kena bayar kalau saya mati. Macam ayah saya pun dia ada satu beg hitam kat rumah. Dia kata duit dalam beg hitam ni jangan ambil sebab ayah pegang ni duit surau. Kadang-kadang kita pegang duit macam-macam kena bagi tahu. Jangan ambil. Kalau ayah mati nanti ni duit surau. Kena ingatlah benda-benda macam tu kena bagi tahu. Wajib. Sebab kalau meninggal dunia, warisan dah ambil, dia tak tahu, dia tak berdosa. Anda berdosa. Dalam bab hutang, jaga hati-hati. Macam mana Rasulullah SAW tengah dia nak solat, seorang sahabat, dia tanya, sahabat ni ada hutang tak? Rasulullah tak nak. Sahabat berkata, ya Rasulullah, dia ada sahabat hutang. Rasulullah tak nak solatkan kat dia. Sehingga ada sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tak apa Rasulullah, aku jamin aku akan selesaikan hutang dia. Baru Rasulullah solat. Ini baru waktu kat dunia lagi. Buat solat pun Muhammad SAW tak nak solatkan orang berhutang. Jaga hati-hati Sebab itu tugas waris bayar hutang si mati menggunakan duit pusaka si mati ataupun harta si mati yang tinggalkan. Sebab tu lepas meninggal dunia, lepas orang semai mayat, waris kena naik kat depan. Dia kena cakap, dia kena bagi tahu. Sebab tu sama juga nak tahlil malam tu kena tanya lagi, ada hutang tak, kena bagi tahu. Dekat kubur pun kena tahu. Sebab itu anda waris kena buat kerja. Tahu buat kerja, kena buat ayat. Ayat macam ni. Ayat macam Ustaz Farid Rabi. Saya ayat macam Ustaz Farid Rabi ni setakat ni 4 orang baru dengar. Ustaz Farid Rabi kan isteri dia meninggal dunia bulan lepas tahun lepas kan. Waktu isteri lepas dia meninggal dunia, dia buat apa ayat dia? Anda baca tak Instagram dia? Saya bukan cerita pasal cerita kesedihan. Kita tengok apa ayat yang dia buat. Dia kata apa? Assalamualaikum kepada sesiapa yang mengenali isteri saya. Saya mewakili isteri saya memohon keampunan dan kemaafan bagi pihak isteri saya. Syarat nak masuk syurga, dosa tu kena buang dulu. Minta hantar WhatsApp, tolong doakan ayah saya masuk syurga. Doa macam mana? Dosa banyak, hutang banyak. Dan ayat kedua apa dia? Ayat Ustaz pada Abi tulis, dan kepada sesiapa yang mengenali isteri saya, jika isteri saya ada hutang dengan mana-mana individu, sila tuntut dengan saya sebab segera. Allah. Anda dengar tak ayat macam ni? Sebab tu saya kata, selama saya hidup 4 orang baru buat ayat macam ni. Yang lain, tolong doakan masuk juga, tolong doakan supaya hidup aku macam mana nak doakan. Faham tak? Ni ayat ni mesti dicakap oleh waris lepas sembahyang jenazah, waktu tahlil, waktu kat kubur, dalam Facebook, WhatsApp, dalam apa-apa komuniti yang dia kenal ayat ni. Lepaslah tak menjawab. Faham? Last. Gunakan hutang ni, gunakan duit ataupun harta si mati. Jangan guna duit waris. Duit waris tak boleh guna. Okey, tengok ni sebenarnya catat sebenarnya. Ini warna biru ni. Warna biru ni maksudnya dia kalau tak ada tak payah. Dia tak wajib. Apa dia? Iaitu harta sepercarian. Harta sepercarian ni tak ada dalam hukum. Tetapi harta yang hukum ni dibuat dengan ijtihad ulama. Yalah, contoh dia ada isteri kedua, dia ada 2 isteri. Satu isteri dia dah duduk 25 tahun dengan isteri pertama. Isteri kedua tak sampai setahun pun dia duduk. Dah sebab dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, isteri pertama dengan isteri kedua dapat faraid sama rata.
Agak-agak isteri pertama marah. Oh, dia tak sampai setahun dah sekali sama dapat hati aku. Tu marah tu. Jadi sebab itu istihad ulama dia menggunakan tuntutan harta sepercarian ni dibuat oleh isteri lah. Dia harta sepercarian ni siapa yang boleh tuntut? Suami ataupun isteri. Maknanya kalau meninggal suami, isteri boleh tuntut. Kalau meninggal isteri, suami boleh tuntut. Tapi kita jaranglah dengar suami boleh tuntut. Kan? Suami tuntut harta sepercarian jarang dengar. Saya tak jarang dengar. Lepas tu kan Ustaz sedaplah cakap orang lelaki dapat faraid banyak. Sebab itulah kita orang minta. Ada macam tu pula. Dia bukan masalah minta tak minta, tapi kita jarang. Sebab saya kata harta sepercarian ni kena tuntut di mahkamah syariah negeri, bukan ikut daerah. Kalau kita Selangor ada 10 daerah, tuntut dekat mana? Mahkamah Shah Alam. Anda bayangkan 10 daerah pergi kat mahkamah Shah Alam, agak-agak bila nak dapat? Tu tak lagi bayar kos berguam lagi, naik mahkamah lagi. Tengok kes arwah Jamal Lady Judges, berapa tahun dah? 9 tahun dah. Tu orang kaya boleh upah berguam tak selesai 9 tahun. Anda yang duit sikit-sikit ni ambil duit bayar kat berguam je lah. Saya tak kata tak boleh. Kejap lagi ada jemaah marah pula. Ada tu ngajar kata, Ustaz, kau perempuan tu ada hak. Tak, saya kata ada hak, silakan nak buat, silakan. Tapi proses dia lama, silakan. Ni nak turun faraid lambat lagi ni. Faraid tak sampai lagi ni. Macam kes arwah Jamal Lady Judges. Anda ingat faraid dah selesai ke dia? Tak selesai. Selagi harta sepercarian tak selesai, tak boleh bergerak faraid. Apa tak? Tunggulah. Saya rasa memang sampai kiamat pun tak selesai tu. Dia satu cara je. Dah sekali bincang kat belakang. Peguam tu sama-sama bincang kat belakang, sama-sama settle kat belakang. Kalau main mahkamah sampai bila pun tak selesai. Faham eh? Okey. Ya. Hutang mana? Okey. Hutang bank sekarang tak payah risau. Pertama, hutang bank dia dah ada link. Kalau macam sekarang, hutang bank dia ada sistem takaful kan. Dia ada, bila meninggal dunia dia terus cover. Saya tak tahulah, saya tahu isi saya hutang. Jadi dia tak perlu penjamin sekarang. Dulu dia perlu penjamin. Sekarang bank-bank ni dia dah siap-siap. Bila mati terus automatik tak payah bayar, waris tak payah bayar. Kalau mesti dia tak cukup, sebab sekarang ni insurans orang ambil, katakan dia ambil 35 tahun. Dia ambil 10 tahun je. Ya. Jadi yang lain tu tak cukup. Tak cukup, gunakan duit pusaka semati. Tapi anda tak payah risau sebenarnya. Sebab bank dia akan caveat. Dia ada link, dia terus caveat semua harta pusaka semati. Dia akan minta waris bayar baru dia lepaskan. Okey, saya faham. Jadi katakan sekarang ni dia tak cukup bayar tu. Jadi kan kalau katakan kita mati, kita tak bayar hutang, amalan kita tergantung kan? Ya, betul. Jadi sekarang ni kalau kita punya waris tu bayar bulan-bulan je, berapa lama amalan kita tergantung, Ustaz? Memang. Sampai kalau sampai habis pun tergantung amalan kita. Kalau bayar, kalau tak bayar, bukan setakat tergantung masuk neraka. Itu je hakikat dia. Memang. Sebab tu kata jangan main-main buat hutang. Jangan main-main buat hutang. Sampai tahu tadi kan contoh, Nabi pun tak nak solat kan? Nabi tak nak solat kan, nak tunggu ke akhirat macam mana? Bukan setakat tergantung masuk neraka. Faham Itu ayat dia cakap tergantung, sebenarnya masuk neraka. Kalau amalan kita kan kita passing amalan dia. Kalau dah habis amalan kita dekat akhirat, kita kena ambil pula dosa dia. Tak pasal-pasal. Okey, jelas Itu kena faham. Dapat hutang, jangan main-main buat hutang. Cuma saya cakap tadi lah, kalau dengan bank, sebenarnya ada caveat. Dia caveat semua harta semati. Sampai waris selesai hutang baru dia lepaskan. Sebab tu urusan pusaka susah. Saya tak nak cerita bab dosa tu. Saya nak cerita bab urusan pusaka nanti. Dia akan sekat habis. Betul-betul macam tu. Dia cover 10 tahun. 10 tahun lah. Dia tengok cover apa-apa. Okey, jelas. Habis. Harta sepercarian. Okey. Tengok yang sebenarnya wasiat. Okey, ini wasiat 1/3. Okey, dengar elok. Saya akan bagi pengertian harta pusaka, saya akan bagi pengertian wasiat, ada saya bagi pengertian hibah. Tulis dalam telefon ke, ada pen ke, tulis. Dengar elok supaya anda tak tukar 3 benda ni. Ini asas kita belajar malam ni. Anda faham yang ni, pergi mana-mana pun selesai. Okey. Apakah yang dinamakan harta pusaka? Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum meninggal.
Sekali lagi saya ulang. Apa harta pusaka? Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum dia meninggal. Dia meninggal, tengok bawah bantal dia ada 15K. Oh dulu suka letak duit bawah bantal. 15K ada bawah bantal. Harta pusaka ke tak? Kuliah saya anggut dengan geleng. Anda tak payah risau, saya tak rawatan. Salah pun tak apa. Harta pusaka tak? Kita tak faham soalan saya? Ya. Jawapannya ya, harta pusaka. Sebab duit itu datang sebelum meninggal. Duit dekat bank-bank tu, harta pusaka. Semua harta pusaka. Sebab duit ataupun harta itu memang datang sebelum kematian. Tetapi harta yang datang selepas kematian tidak dikira harta pusaka. Ada ke? Ada. Bila meninggal dunia orang letak tabung. Orang pun derma. Sila. Itu bukan duit harta pusaka. Walaupun banyak sekalipun. Itu bukan dia. Cuma ada juga isu-isu je. Bila waktu ayah sakit dulu, ayah sakit, orang pun datang melawat. Orang datang melawat, dia bagi duit. Tapi dia tak letak dalam poket ayah. Dia letak dalam poket anak dia. Tak poket anak-anak. Lepas tu, lepas seminggu mati ayah, anak pegang duit dalam poket tu. Dia pun belajar, dia ingat duit dia. Dah dia hati-hati. Itu duit pusaka. Wajib faraid. Dan saya sebut tadi, bila nama dia harta pusaka, jawapan apa? Wajib faraid. Itu je kunci dia. Bila nama harta pusaka, wajib faraid. Yang bukan harta pusaka, tak perlu faraid. Okey. Kedua, wasiat. Apakah wasiat? Wasiat ialah dokumen yang kita tulis sebelum meninggal, tetapi kita laksanakan selepas meninggal. Dan tidak boleh melebihi 1/3 harta lepas selesai urusan jenazah dengan hutang. Dan tidak boleh kepada ahli waris. Ahli waris ni orang yang layak dapat harta pusaka. Contoh, ayah dia, seorang ayah meninggal dunia, dia ada anak 5 orang, 2 lelaki, 3 perempuan. Dia tak boleh bagi wasiat pada anak lelaki yang 2 lelaki, 3 perempuan tadi. Tak boleh. Dia buat wasiat pada lain, masjid, surau, anak yatim boleh, sekolah tahfiz silakan, jiran sebelah boleh, sepupu boleh. Tak layak terima harta pusaka dia. Contoh, harta dia ada apa? 10 juta. Harta dia ada 10 juta. Kemudian dia meninggal dunia, dia dah wasiat dah. Dia kata sebelum meninggal dunia nanti, harta dia bagilah pada surau hidayah. Surau hidayah kan? Surau Syakirin. Bagi pada surau Syakirin. Lepas tu meninggal dunia, boleh tak bagi 10 juta? Tak boleh. Cek dulu, hutang dia ada berapa? Cek hutang ada 4 juta. Tinggal lagi baki berapa? 6 juta. 6 juta ni lah 1/3 daripada 6 juta. Bukan 1/3 daripada 10 juta. 1/3 daripada 6 juta. Sebab selepas bersih hutang. Jadi berapa? 2 juta saja boleh bagi pada surau Syakirin. 4 juta lagi kepada ahli waris ikut faraid. Jelas. Itu wasiat. Okey. Dia jalan lepas mati. Cakap sebelum mati, tetapi jalan lepas mati. Okey, yang ketiga, hibah kat atas tu. Apa makna hibah? Hibah ialah pemberian kasih sayang kepada siapa saja dia nak bagi. Banyak mana dia nak bagi pun silakan. Cuma kena ingat, hibah ini berlaku pemilikan sekarang. Dekat Malaysia ni ada seorang je buat, pengurus Ar-Rajhi Bank. Dia dah hibahkan semua harta dia. Orang kaya kan. Kaya dia masalah sikit. Tak buat. Masalah tak ada. Itu maksud dia. Dia dah buat pemilikan sekarang. Last, itulah beza antara 3 saya tadi. Harta pusaka, wasiat dan hibah. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jangan tanya, Ustaz, dalam 3 ni mana yang paling baik? Semua baik, sebab 2-3 ni hukum Allah. Dan semuanya ada fungsinya masing-masing. Faham? Jelas. Okey, tengok yang seterusnya. Barulah kita jumpa lepas wasiat tadi, baru kita jumpa perkataan faraid. Oi, lamanya sampai faraid. Habis tu orang meninggal dunia senangnya dia bagi faraid. Sebab tu siapa suruh bagi faraid dulu?
Faraid lambat lagi bagi tau. Saya boleh jangkakan 3 tahun lepas meninggal dunia baru boleh selesai bagi faraid. Tapi saya tengok senang je orang bagi faraid. Jaga hati-hati. Faraid ni duduk bawah. Duduk bawah. Faham Lepas ni bagi faraid. Tetapi orang kita suka pilih apa ni? Ini. Muafakat. Bahagi sama rata. Mati je sama rata. Mati je sama rata je lah senang. Sama rata lah senang. Dia kira yang senang. Dia tak kira hukum. Dia pergi langkah, pergi bahagi sama rata. Allahu Akbar. Bahagi sama rata boleh ke tak? Tak boleh selagi tak mengikut faraid. Jadi kena bahagi sama rata. Bagi azan kan? Hilang azan. Terus Sampai 12 tu. Okay. Tengok muafakat maknanya bahagi harta sama rata. Boleh ke tak? Boleh, tapi dengan syarat dia kena tahu faraid. Maknanya kira faraid, anak laki contoh kira faraid, anak laki dapat 6,000. Anak perempuan dapat 4,000. Itu faraid. Tapi kalau bagi sama rata, semua dapat 5,000. Okey. Jadi kena baik tahulah. Abang kalau bagi faraid, abang dapat 6,000. Kalau bagi sama rata, abang dapat 5,000. Abang nak pilih mana satu? Haji nak pilih mana satu? Itu dah kau cakap ribu, kalau saya cakap juta. Inilah masalahnya. Kadang-kadang orang kita, dia alah, harta ayah sikit, bagi je lah sama rata. Harta ayah sikit, kira tak dulu? Kira dulu. Kira tak lagi main cakap sikit-sikit. Tengok-tengoklah kali, banyak juga. Ustaz, kita orang adik-beradik kita orang dah setuju. Adik-beradik perempuan dah setuju. Saya pun pelik, kenapa adik-beradik perempuan setuju pula? Memanglah dia setuju. Daripada dapat sikit jadi banyak, memang dia setuju lah sama rata. Faham ke tak ayat saya ni? Ke tak faham ni? Kalau orang tak faham, dia senyap. Apa tu Ustaz cakap ni? Kenapa perempuan tak setuju? Yelah, kalau ikut sama rata, perempuan dapat sikit. Kalau ikut faraid, perempuan dapat sikit. Kalau ikut sama rata, perempuan akan dapat banyak. Bertambah nilai. Orang lelaki kalau ikut faraid dapat banyak. Ikut sama rata dia dapat sikit. Faham ke tak? Tapi kalau contohnya aku dah tahu dah bahagian aku, kalau aku bagi faraid dapat aku 6,000. Sama rata aku dapat 4,000. Tak apalah, aku ikut je sama rata. Tak apa, alhamdulillah. Silakan. Tapi jarang buat macam tu. Pernah ke dengar itu? Tak pernah. Sebab tu saya cakap tadi, kalau anda dapat 6,000 dengan 4,000, anda pilih mana? Mesti ada pilih 6,000. Anda tamak ke? Tak. Faridatan minallah. Ini adalah ketetapan Allah. Allah yang bagi hukum ni, bukan saya bagi hukum. Faham ke tak? Allah yang bagi hukum ni. Ambil je lah. Tak salah, ambil. Faham Kelas. Lepas tu kadang-kadang ada setengah orang saya kata, ambil dah dulu. Lepas tu dah ambil bagian faraid, lepas tu bagilah kat adik perempuan. Lepas tu sampai sekarang tak bagi-bagi pun. Bila saya kira-kira, sampai sekarang tak bagi-bagi. Sebab tu dia pilih sama rata. Konon-konon nak bagi, konon nampak macam baik. Tapi saya kata bila saya bagi dulu, tak bagi-bagi sampai sekarang. Nampak tak? Itu masalah orang kita ni. Nampak? Sebab tu Allah tahu. Allah yang buat manusia. Allah tahu sifat manusia macam mana. Okey, tengok yang ni apa dia? Takharruj. Takharruj ni apa? Takharruj ni jarang kita dengar. Takharruj ni dia dapat faraid, tapi dia lepaskan semuanya. Ini hebat. Contoh, ni rumah saya. Bila rumah saya meninggal dunia, siapa yang akan dapat rumah saya? 5 orang akan dapat rumah saya. Siapa dia? Isteri saya, anak lelaki saya, anak perempuan saya, ayah saya dan ibu saya. 5 orang ni berhak atas rumah ni. Tetapi bila saya meninggal dunia, ayah kata tak apalah, ayah tak nak bagi yang faraid ayah dalam rumah ni. Ayah lepaskan. Lepas tu ayah pun tanda tangan borang DDA, dia borang ni, dia tak nak harta ni, lepas. Keluar nama ayah saya daripada geran rumah ni. Tinggal 4 orang. Ibu saya pula, ibu saya kata pun, tak apalah, ibu pun tak nak rumah ni. Ibu pun dah ada rumah dah dengan ayah tu. Pun tak lama dah ibu duduk kat dunia ni. Biarlah, ibu pun lepaskan juga. Lepas, tinggal lagi berapa orang? Isteri saya, anak lelaki rumah. Isteri saya, lepas tak? Takkan isteri saya lepas. Ini rumah dia dengan saya. Duduklah sini. Okey, isteri saya tak lepas. Okey, anak lelaki, anak perempuan saya, dua-dua tak boleh lepaskan hak. Sebab dua-dua masih berumur 18 tahun ke bawah. Sebab di bawah umur.
Nanti umur 18 tahun ke atas, panggil bicara balik sama ada dia nak bahagian rumah ni atau tidak. Kalau dia nak, kena bayar lah. Isteri saya kena bayar lah, supaya dia nak dapat hak sepenuhnya atas rumah ni. Kalau tak, kalau dia lepas pada ibu dia, Alhamdulillah, dapat pahala. Selesai. Nampak? Inilah. Tapi kita jarang dengan yang ni kan. Kita suka dengan yang ni. Yang ni paling famous. Sebab tu kadang-kadang ada setengah tu, saya kirakan faraid. Ada setengah saya kira ni faraid anda, ayah anda. Bila saya kira dia tengok, ustaz, faraid ni dekat negeri Selangor je ke? Aduh, negeri Selangor, habis ni Selangor ni baca ayat Quran negeri Selangor je betul. Malah sedih je tak pernah dengar faraid. Nampak tak? Okey, habis. Ada soalan? Soalan umum, dia umum. Habis. Ya je. Wakaf ya. Perlu. Ya. 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 Wakaf je lah, tak apa je. Tak kekal. Anda wakaf mana selama mana orang guna tu dapat pahala. Buang. Yang tu hukum wakaf pula anda kena. Saya tak nak cerita dengan anda dapat cerita panjang. Itu cerita dia panjang. Cuma saya nak cerita wakaf tu anda memang dapat pahala lah selagi mana guna. Tapi anda kena fikir juga, kadang-kadang ada benda kan, benda juga orang wakaf ni kalau semua yang dia nak derma bagi batu je, letih kat dia. Dia takut ada benda-benda lain, jadi anda sedekah je dapat pahala juga. Jadi kadang-kadang orang susah kan, ada nak beli benda ni, takkan nak tulis satu wakaf pula. Wakaf apa? Wakaf lampu kan ni, tak susah. Dia terus satu masjid. Ya. Ya betul. Memang tu bahayanya. Sebab tu ada setengah orang dia tak suka guna wakaf. Dia kata istilah sedekah. Maknanya sedekah lagi senang. Kalau sedekah buat masjid, jadi orang tu akan letak je nampak mana-mana. Maknanya apa harta dia bagi je. Kalau dia panggil apa? Dia skopkan. Contoh dia bagi sedekah ni untuk buat aircon. Aircon je lah kena buat. Tu susah. Sebab tu saya pun tak sarankan orang buat macam tu. Dia susah. Susah dari sudut kita. Sama juga ada setengah macam bulan puasa pun ni. Sedap dia bagi gula. Gula ni untuk buka puasa. Aduh, senang kita nak trik gula untuk buka puasa dengan moreh apa semua, letih lah kita. Saya kata tak payah timus, suruh dia buat sendiri lah. Senang yang dia kita. Kita pula tanggung dosa dia. Dia nak ikut yang niat dia kan. Nak buka puasa. Kita ada kadang-kadang makan moreh, ada lain campur-campur, mana kita tahu dia punya gula yang semua campur. Jadi susah. Ada sebab tu siapa yang ambil ni hati-hati. Kalau dia nak lebih-lebih sangat macam-macam, suruh dia buat sendiri. Lepas tu saya kata jangan. Lepas tu orang terima, dia kena hati-hati. Dia kata kita yang berdosa. Lepas tu saya guna wakaf umum. Wakaf umum tak apalah. Kita tak tahu dosa kita. Kalau kita ikhlas, Alhamdulillah je. Tengok macam macam apa? Penyokong bola sepak dia. Tak pasal-pasal dapat motor free. Dia tak tahu ikhlas kalau dia buat ada dapat motor free. Dia tak tahu pun dapat jual motor. Dapat motor baru lagi. Dia ikhlas, dia tak tahu. Faham tak? Padahal ramai je penyokong jual. Ya. Sila. Tanya. Saya tak tahu dah datang lagi, tak datang. Salam dia sikit. Isunya anak perempuan jaga mak, anak lelaki tak jaga mak lah sekali dapat harta banyak. Anda kena ingat, faraid ni hukum yang Allah buat selepas kematian. Hukum jaga mak itu dosa lain. Anda jangan samakan. Sama juga anda kata, orang lelaki dapat faraid, dia tanggung dia. Memang betul. Dosa tanggungjawab dia itu dosa lain. Dia tak buat, dosa dia. Begitu juga yang jaga mak. Memang saya tahu kadang-kadang orang perempuan jaga mak. Ya. Tetapi bila meninggal dia, kadang-kadang yang tu tak pernah ambil tahu pun. Dan sekali anak lelaki tu dapat banyak lagi.
Ya, tetapi hukum dia jaga mak tadi, dia dapat pahala. Habis tu yang perempuan tadi jaga mak tadi sebab dapat atur saka banyak. Kalau sebab niat dapat atur saka, tak ikhlas juga lah. Sama juga. Tetapi kalau betul-betul dia ikhlas, pahala dia insya-Allah barakah. Yang lelaki yang tak jaga mak, ikut suka hati dia lah. Itu dosa dia tak jaga mak. Tapi faraid tetap ditetapkan oleh Allah. Faham tak? Sebab itu ada setengah orang saya kata kalau nak kira baik susah. Jiran sebelah baik. Jiran sebelah lagi baik pada anak-anak dia. Habis tu bagi harta pesangka jiran sebelah. Faham tak? Jadi dia tak boleh kira baik jahat. Bahkan isteri derhaka pun layak dapat harta pesangka. Faham Isteri derhaka pun layak dapat harta pesangka. Anak derhaka pun layak dapat harta pesangka. Tapi bukan saya kata mak dia boleh buat derhaka. Tak, kejap lagi dia selain ayat saya pula. Saya tak kata derhaka tu boleh. Saya kata hukum dosa derhaka itu dosa lain. Tapi hukum faraid itu yang ditetapkan. Kalau nak kira betul-betul macam tu, kira baik jahat pun letih. Yang ni pun dah pening kepala tak kira. Anda ingat tak habis? Betul tak habis kan? Sampai bila nak habis? Yang ni pun dah pening kepala. Anda ingat nak kira-kira ni pun senang. Sebab tu anda buka surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 178 surah An-Nisa. Cerita satu-satu Allah ceritakan detail. Kenapa Allah ceritakan detail satu-satu? Perempuan dapat berapa, lelaki dapat berapa, suami ada anak dapat berapa, suami tak ada anak. Begitu detail Allah cerita dalam surah An-Nisa. Tak sedetail dekat bab solat. Dalam bab solat Allah cerita senang je. Aqimus solat, dirikan solat. Selebihnya belajar dari hadis. Tetapi kenapa dalam ni detail? Sebab Allah tahu orang melawan. Sebab dia kata kan adil bagi sama rata. Dalam kepala dia adil. Dalam kepala dia adil. Sebab tu saya tanya, anda ada anak 3 orang. Seorang sekolah tadika, seorang sekolah rendah, seorang universiti. Agak-agak siapa yang bagi duit gaji pada anak dia 3 orang yang sama rata? Maknanya anda tak adil juga. Anda memang confirm tak adil. Tak bagi sama rata pun. Boleh bagi sama rata? Tak boleh. Sekolah tadika tak payah dia belajar sebab ada makan minum. Sekolah rendah mungkin belajar RM10. Universiti mungkin belajar lagi banyak sebab tak guna banyak. Nampak tak? Kat situ pun dah lain. Sebab itu adil dalam Islam ni apa? Meletakkan sesuatu di tempatnya. Faham tak? Jadi Allah tu dah tahu bagaimana manusia itu baik. Faham Jelas. Okey. Habis? Sila. Adakah hibah macam Ustaz kata tadi? Tidak mesti ada soalan hibah juga. Dia terus kan. Tapi bolehkah hibah itu dicabar dengan faraid? Cabar faraid itu kan contoh. Sebab banyak orang kata bila-bila hibah, Ustaz kata dia dah hadiahkan, hadiahkanlah, harta tu milik je lah. Tapi bolehkah harta tu jadi dicabar dengan faraid? Cabarnya faraid. Katalah dia tak ada anak lelaki, pergi pada mak bapak lah. Dia mak bapak kata, saya nak rumah ni jadi sebagai faraid. Tapi si suami dah hibahkan pada isteri. Adakah boleh dicabar sebagai Okey, dengar dia elok. Sebab itu siapa yang buat hibah, buat betul-betul. Pertama, anda kena gunakan syarikat ataupun pihak autoriti yang buat dokumen hibah. Buat betul-betul. Maknanya anda ikut rukun yang saya cakap tadi. Ada 4 rukun, selesai. Masalah orang kita ni, dia pergi bersumpah sumpah yang bayar RM10. Dia pun tulis, aku tulis hibah. Ada tulis, aku dengan ini saya menghibahkan rumah ni kepada anak sebelum saya, selepas saya mati. Depan kataan dia kata hibah, tapi belakang dia tulis selepas mati. Bila dia cakap macam tu, automatik dia jadi wasiat. Dah batal lah. Masalah orang kita ni, kadang-kadang nak jimat sendiri pergi buat. Jadi anda nak buat betul-betul. Guna syarikat, guna betul-betul. Dan anda pula tengok syarikat tu, betul tak autoriti? Dia ada rekod tak? Dia ada rekod tak? Pernah tak orang challenge? Benda ni okey je. Kalau ada syarikat-syarikat yang memang betul, dia buat betul-betul, memang okey. Dia sejak ada syarikat tu, saya ambil video lagi, dokumentasi lagi, saksi lagi. Jadi bila ada macam tu, agak-agak waris cabar. Waris tak boleh cabar. Kalau cabar pun memang kau kalah. Dah ada bukti, semua siap. Masalah yang cabar dia sebab tak ada bukti. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dicabar. Macam kes arwah zaman judges. Isteri dia minta apa atas perceraian? Anda ingat minta sikit je. Dia minta 2 bilion. Bukan 2 juta, 2 bilion. Maknanya kalau 2 bilion atas perceraian, bawah ni lagi bilion-bilion. Dia minta 2 bilion. Mak dia kata, lebih-lebih betul menantu aku ni minta 2 bilion. Mana bukti? Itu masalah dia, mana bukti? Memang dia ada hak isteri, tapi nak minta bukti tu. Kalau setakat 2,000, alhamdulillah ibu dihalalkan. Faham tak ayat saya?
Sama juga dalam bab hibah, dia memang hibahkan rumah ni. Ya, dia hibahkan. Tapi betul tak putih dia. Tapi kalau betul dia hibahkan betul, dia buat dokumentasinya. Kalau orang tertuju agak mencabar. Saya pun tak mencabar. Kalau di mahkamah pun kau kalah. Kita nak cakap apa pun tidak. Faham kan? Tu betul-betul. Lepas tu saya kata, tengok syarikat ataupun yang buat betul-betul. Kelas bab hibah ni kos dia mahal sikit. Dia berbanding wasiat murah je. Majlis agama pun buat wasiat RM300 je. Hibah dia kos dia mahal. Kalau kecuali lah ada buat hibah mutlak. Hibah mutlak yang pejabat tanah isi borang 14A, itu terus tukar nama. Tapi kalau tukar nama, kejap lagi anak nak jual rumah. Masalah tak? Tak boleh tukar nama. Zaman sekarang ni semua tak percaya. Anak tak percaya. Saya cakap betul. Anak ke, isteri ke, suami tak percaya. Dia tak boleh percaya 100% zaman sekarang. Tak, saya bukan merasuk ke mana. Sebab zaman sekarang itu, kita duduk zaman fitnah. Itu hakikat. Jelas ya? Okey? Jelas. Ada soalan lain? Haji itu jawab tak soalan? Jawab tak soalan? Ada soalan dia kan? Mana ada tolong jawabkan? Saya pun pening tak jawab. Mamat seorang duda, anak satu perempuan dan tidak berharta. Dahlah anak duda, seorang satu tak berharta, kahwin dengan Aminah yang berharta. Dengar dia dulu. Masalah saya kan kalau ni masalah sakit paling. Okey, dengar dia dulu. Mamat ni dia duda, anak satu. Lepas tu perempuan anak dia. Jadi dia pun berkahwin dengan Minah yang ada harta. Dia kahwin dengan perempuan lah. Okey. Hasil perkahwinan dengan Minah pula, dia dapat seorang lagi anak lelaki. Maknanya hasil daripada dua dia kahwin tadi dapat seorang anak lelaki. Jadi anak lelaki tadi dengan anak perempuan tadi jadi apa? Pertama kita kena tahu anak lelaki dengan anak perempuan jadi apa tadi? Adik apa? Bukan adik-adik tiri, adik-adik sebapa. Masalah, kau tahu? Ada masalah juga ni. Dia adik-adik tiri. Lepas tu bergaduh tak dapat atuk saka. Saya kata atuk saka lah tu, adik-adik sebapa. Dia tak boleh kahwin tu dua tu. Okay? Dia adik-adik sebapa. Dia tiri tu, anak dia yang perempuan dengan mak dia jadi tiri. Jadi mak tiri. Okay. Kemudian Minah buat wasiat dekat amanah raya ke semua harta mereka ni untuk anak lelaki dia. Sebab dia takut bila dia meninggal dunia konon-kononnya anak perempuan yang daripada suami tu dapat atuk saka. Padahal anak perempuan tak layak pun dapat atuk saka dia. Sebab tu bukan anak dia. Dia tak tahu faraid. Dia kira dulu dia takut. Sampai takut macam tu sekali. Tapi dia pergi buat wasiat. Tadi yang inilah saya cakap tadi, wasiat kepada ahli waris. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab selalu dia meninggal dunia, siapa dapat harta dia? Suami dia dan anak lelaki dia yang dapat atuk saka dia. Anak perempuan tu tak dapat sebab anak perempuan tu bukan waris. Okey. Kemudian soalan dia nak tanya pasal wasiat kat apa nama dia, apakah hukum dia tidak memberi kepada anak tiri perempuan tu? Memang tak boleh bagi pun sebab apa tak dapat. Itu dia jawapan dia. Faham jadi tak boleh apa-apa. Kecuali dia buat wasiat tu dia tak nak bagi pada suami dia. Sebab apa? Nanti suami dapatkan anak perempuan. Jauhnya pandangan. Tahu tak? Aduh, saya geram orang-orang macam ni. Kan dapat kat suami aku dapat bagi anak. Tak payahlah anak fikir. Pening lah kalau macam tu. Jadi serabut tau. Ikut suka hati lah. Ada duduk je dalam buku saya siap. Kadang kita geram tau. Dia fikir perancangan tu banyak lagi. Kan dapat kat ini nanti jadi rampas. Ini rampas. Duduk orang mati siap-siap duduknya. Hidup cuma syukur ke tak? Tak payah fikir dah. Ini susah, nampak tak? Nampak? Kita sebab tu saya pun kadang-kadang geram. Jadi masalah banyak. Belajar faraid tak nak. Tak kira yang tu je senang. Okey, jadi saya tutup dengan satu cerita. Jadi ada seorang ni, dia mengajar faraid saya. Jadi dia mengajar faraid saya. Lepas tu dia jumpa saya. Lepas kuliah memang pun macam saat ni kejap lagi saya nak balik kat kereta tu seminit je. Tapi kejap lagi kena tahan, tak tahulah berapa minit, sejam ke setengah jam, sejam. Sampai tamat pula sini tak ada kuliah mana. Bujuk muslimat pun tahan juga. Sebab saya cakap betul, kuliah subuh lepas. Kuliah subuh hari Sabtu baru ni kat Kota Damansara. Saya pergi ganti je. Dan sekali pergi ganti, dia kata ustaz, bulan depan diorang jemaah suruh WhatsApp saya, suruh ustaz mengajar lagi. Aduh jauhnya Kota Damansara. Sama, pukul berapa? Pukul balik pukul 9.30 balik rumah. Daripada kuliah subuh sampai kuliah 9.30 balik subuh. Jadi dia kata,
Ustaz, tadi saya ni sebelum meninggal dunia ni, saya kata saya adik-beradik ada 8 orang. Ayah saya meninggal dunia ada 4 lelaki, 4 perempuan. Jadi bila meninggal dunia ni, saya ni sebagai anak sulung, saya gunalah kuasa bantu saya, Ustaz. Saya kata kita bagi sama rata. Bagi sama rata. Jadi semua setuju, Ustaz. Ada seorang ni adik bongsu lelaki tak setuju. Anda kena ingat dalam bab faraid, kalau seorang tak setuju, yang tak setuju dia ikutlah faraid. Yang 7 orang nak sama rata ikut sekati dia lah. Dia tak boleh ikut majoriti. Dalam bab faraid, dia nak ambil faraid, dia kena ambil. Tetapi yang hamba sulung ni guna kuasa veto, semua kena setuju bagi sama rata. Jadi bila tak setuju ni, yang tak setuju, apa jadi? Anda pun tahu cerita filem tu. Bergaduh lah. Bila bergaduh, putus silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, apa dia? Tak bau syurga. Bukan nak masuk syurga pun tak boleh. Bau syurga pun tak boleh. Jaga hati-hati. Jangan sesekali putuskan silaturahim. Harta pusaka yang ditinggalkan untuk menyambung silaturahim, bukan putus silaturahim. Bila putus silaturahim, itu masalah. Lepas tu dia kata, Ustaz macam mana Ustaz? Saya kata macam mananya, anda kena jumpa adik bongsu anda, minta maaf, satu. Dan yang kedua, anda kena bayar balik bahagian ni yang punya faraid. Lepas tu kata, Ustaz takkan saya kena jumpa kok adik bongsu saya. Jatuh standard saya nak sulung. Jatuh standard kan nak masuk neraka. Malam tu juga dia pergi. Saya pendekkan cerita. Jadi Alhamdulillah bila sampai, Alhamdulillah adik bongsu dia kata tak apalah abang, saya halalkan. Allah Akbar. 11 sekian lama bersatu balik adik-beradik disebabkan faraid itu. Nampak ke tak? Nampak? Okey, tutup surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.